dalam ayat yang ke-29 ini, wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran, sampailah kepada ayat akhir ayat, sampai kepada akhir ayat. Kata di para ulama, dia kata apa? Maksud diturunkan ayat Quran yang menceritakan jin ni nak mencela puak-puak kafir. Kafir Quraisy, anak beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu dengar Quran, mu duduk sebelah rumah Nabi, mu jumpa dengan Nabi, mu tak faham. Kamu tak beriman. Bukan sekat tak beriman, macam-macam tuduhan membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu tahu ini bukannya sihir, bukannya jampi mentera, tidak. Mana jin lebih baik daripada kamu. Sekarang ni kita kena belajar bahawa jin lebih baik daripada kamu. Pernah satu kisah, bila kita Nabi kita baca ayat-ayat ni, sahabat-sahabat diam, tak jawab. Artinya bila sampai kepada ayat yang tentang contohnya fabi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sepatutnya jadi ada kata nak kata dalam riwayat ini, jin jawab. Tak ada benda yang kita dustakan ayat Allah Taala. Jadi puak kita diam. Maka ada kata jin berbaik padamu. Dia jawab, respon kepada ayat tu. Bukan mencampur buah kok hok tak bolehnya berbuah dalam majlis. Tidak boleh. Jadi kita pun kenalah jawab. Bila sampai kepada ayat tentang nikmat, kita kata Allah merzaqni. Sampai ayat azab, ya Allah takut. Biar ada respon, kata orang. Jangan duduk dengar kelipah supaya tak tahu apa, jangan. Jadi ayat ini nak mencela puak kafir Quraisy yang dengar Quran, duduk sekali dengan Nabi tapi tidak beriman. Jin, walaupun dia bangsa lain, makhluk lain, min alamin akhar, bila dia dengar Quran dia yakin, terus dia beriman dan berdakwah. Allahu Akbar. Masih lagi dalam ayat yang sama, tuan-tuan letak ayat sama, tak payah ulang ayat dua kali panjang. Dalam ayat ini Allah kata falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila jin mari, diam. Ayat ini ta'addub ma'al ilmi. Kita kena beradab dengan majlis ilmu. Kena beradab dengan majlis ilmu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, ini yang kita rasa jauh sikit puak-puak kita ni daripada adab. Quran ada belaka. Semua Quran ada, tapi tak saya bagi Quran. Kitab ada, tak saya beli kitab. Jaranglah kata pak kita pergi. Hak kalau ceramah umum tak apalah. Dia panggil kuliah perdana, orang nak bawa kitab pun tak jumpa, tapi dia boleh bawa nota, tanda-tanda. Hak kuliah berkitab ni pun, payahlah. Nak suruh bawa kitab tu payah. Dia panggil di antaranya ta'addub ma'al ilmi, mana kita mesti respon kepada majlis ilmu. Orang ngajar bawa kitab, duduk depan ustaz ngaji molek-molek, payah. Ana suka sangat majlis ilmu di tanah Arab. Contoh di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sekali syekh nak kuliah, berebut ni kita ni berebut. Kuliah maghrib, kita pergi awal lagi nak tanda tempat ni. Berebut di situ. Dia kadang-kadang tidak musim haji, tempat kita ngaji tu tengah, yang antara dua payung Madinah kan. Dia ada 402 tu. Dia ngajar celah tu. Kadang-kadang tak sampai situ jemaah. Jadi kita kena pergi tak tanda kitab kita tu. Bila orang qamat kita kena pergi depan lah nak penusah. Lepas tu mari balik. Tapi kalau musim haji tak payah dah pakai situ lalu. Duduk tu pakai semaya situ dah. Tapi budaya ni payah. Maknanya yang pertama sekali para jemaah sekalian beradab dengan majlis ilmu, iaitu bila orang mengajar kena dengar. Wa ta'lim kaifa yuta'allam. Jin juga belajar bagaimana kita nak mengaji. Nak mengaji jangan cakap, kena ada kitab. Dan ayat ini juga mengajar ta'addub ma'a muallim, beradab kita dengan guru yang mengajar ilmu. Allahu Akbar. Hei, hal ansitu, diam, jangan cakap, jangan duk buat. Allah.
Baiklah, dalam ayat ini juga, ya qaumana ajibu da'i Allah ni. Ini dah lah. Tamatlah kita punya dia panggil faedah yang pertama yang kita boleh ambil daripada ayat ini, insya-Allah. Yang kedua, tengok yang kedua. Dalam masa lagi dalam ayat yang sama, wa isarafna ilaika nafaran minal jin. Kemudian bila selesai dia dengar, wallau ila qaumi munzirin, mereka balik mengajar. Wallau ila qaumi munzirin, dalam surah lain, dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah kata rusulan mubasysyirin wa munzirin, rasul-rasul yang memberi khabar gembira dan memberi amaran. Macam mana kita nak? Adakah kumpulan jin tu ada rasul sendiri, ada nabi sendiri? Ada ke tak ada? Itu dia punya apa? Persoalan. Jin ada nabi ke tak ada? Ke dia ikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini jawabnya annal inzar a'ammu minar risalah. Jin kata walau ila qaum munzirin, mereka balik memberi amaran. Amaran memberi peringatan bukan makna dia rasul. Macam kita hari ni, pendakwah memberi peringatan, pendakwah bukan nabi. Kita kena faham situ. Maknanya dia kata inzar a'ammu minar risalah. Maknanya kalau kata rasul, barulah rasul. Allah tak sebut jin itu rasul. Yang dia katanya inzar, dia beri amaran kepada kaum dia. Sama juga dengan surah At-Taubah ayat 122, Allah kata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru. Naklah ada sekumpulan daripada orang Islam ini pergi belajar agama, balik beri amaran kepada kaum dia. Maknanya bukan rasul, dia hanya inzar. Jadi al-inzar a'ammu minar risalah. Jadi mereka hanya sebagai pemberi amaran, bukannya rasul. Jelaslah di situ. Mana-mana orang yang mengatakan jin ada rasul sendiri, ada nabi, itu dia panggil qaulun syaz. Itu pandangan yang terpencil yang kita tak boleh pegang dengan dia. Wala yu'raf, tidak dikenali pandangan tersebut daripada ulama-ulama salafus soleh di kalangan sahabat dan tabi'in yang mengatakan jin ada rasul. Jin dalam kumpulan jin ada rasul sendiri, tak ada. Jin ikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jelaslah kepada kita bahawa kata Imam Suyuti, tulis kata-kata Suyuti dalam kitab dia Luqat al-Marjan. Suyuti sebuah tulis kitab, nama dia Luqat al-Marjan, sebuah kitab tentang jin, cerita jin, fi alamil jin. Dia kata jumhurul ulama, majoriti ulama dari kalangan salaf dan khalaf, ala annahu lam yakun minal jinni qattun rasulun wala nabiyyun. Jin tak ada rasul, tak ada nabi. Nabi dia, rasul dia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin dia hanya mengikut apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ana cerita ini cerita yang diriwayat oleh guru saya Syekh Atiyah. Ini kita penting sangat. Ustaz kalau nak cerita guru saya sebut nama guru awak, biar senang kita nak cari. Ni guru saya tak tahu siapa. Bila orang tanya sudah mati. Jadi mati tak mati pun ajaran dia yang pelik tu. Apa yang dia ajar kepada awak. Atiyah ni cerita, satu malam Imam Masjid Haram, Masjid Madinah, Syekh Abdul Aziz As-Salih rahimahullah, dia khatam kitab, ngajar di Masjid Nabi. Sudah ngajar. Biasalah bila khatam kitab ni kak, kita berdoa minta Allah Taala berkat kan. Balik anak-anak murid ni salam untuk guru, terima kasih jazakallahu khairah sebab khatam dah kitab. Syekh ni bila nak balik rumah dia tengah malam, biasanya Syekh ni waktu balik rumah dia tak naik kereta. Rumah lah bukan jauh sangat daripada Masjid Nabi tu, tak naik kereta, dia jalan kaki. Sebabnya waktu berjalan tu dia murajaah Quran. Nak sampai rumah dia satu juzuk boleh siap dah. Tengah jalan tiba-tiba bunyi suara, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Syekh jawab, Waalaikumsalam.
Man antum? Siapa kamu? Dah lah gelak ni. Kalau kita assalamualaikum lopak dah, cabut loh. Orang kata celodah lari. Man antum? Siapa kamu? Dia kata, Syekh, nahnu min talamizati. Kami ni anak murid Syekh. Habis, kami tunggu di sini nak mengucap terima kasih, jazakallahu khairan, sebab khatam kita nak minta halal ilmu, nak balik berdakwah kepada kaum di kampung masing-masing. Subhanallah. Jadi kalau dia cakap dalam masjid Nabi tadi, pelik orang, Syekh cakap dengan siapa? Tak nampak tu, jin tak nampak. Kenapa orang tanya duk salah dak? Mana main? Tak nampak. Jadi ni dia tunggu tengah jalan. Syekh pun yakin boleh jawab soalan tu. Kalau gitu lopak lagi. Baiklah. Banyak lagi cerita jin. Jin Madinah ni ramai. Mengikut guru-guru kita lah di Madinah rahimahullah, dia kata al-jin yuhajiruna. Jin berhijrah ke Madinah sebagaimana orang yang berhijrah juga. Dia nak pergi ngaji dengan Nabi kan. Cuma kita sebut dalam siri yang lepas, jin tu umur dia panjang. Mati tapi umur dia panjang. Nak bandingkan kita. Baiklah. Yang ketiga, ayat yang ke-30, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami dengar Quran yang diturun selepas daripada Musa. Maksudnya ayat ba'da Taurah. Kenapa jin kata selepas daripada Musa? Itu soalan. Kenapa dia kata jin lepas daripada Musa? Jawab di para ulama, dia kata qala al-Hasanul Basri innahum kanu 'ala al-yahudiyyah. Jin ni dia sudah ada beragama, dia agama Yahudi. Maknanya agama dia sudah beriman dengan kitab Taurah. Sebab tu bila dia jumpa Quran, dia tangkap selalu. Ini ya. Hak kita ada baca dalam Taurat ni dah dia. Jadi mudah. Maklumat awal sudah ada. Macam kita ini lah, bila kita nak pergi Mekah ni, kita ajar cerita-cerita ni, buku Mekah ada, nak pergi Madinah, buku Madinah. Sebab tuan bila siapa tepat ni, ni cerita dia. Bila siapa di contohnya masuk dalam Raudah, ni apa cerita dalam Raudah ni, tiang-tiang bulak ni, semua nama-nama tiang tu kita buh dalam ni. Tuan boleh tengok dia punya nama, Ustuanah Abu Lubabah. Apa jadi Abu Lubabah? Jadi kita ada maklumat. Yang mana jin ni sudah ada maklumat dia tentang Nabi SAW. Pandangan yang kedua kata min ba'di Musa tambihan liqaumihim, nak bagi tahu kepada kaum dia supaya ikut Nabi SAW, kerana Nabi ini telah diberi khabarnya, kedatangannya oleh Musa dalam kitab Taurah. Mana kalau kamu beriman dengan Taurat, berimanlah dengan dia. Dua. Yang ketiga, anna kitab Musa aslul Injil. Kitab Nabi Musa itu menjadi asas, tonggak kepada ajaran, kepada Injil, dan menjadi asas kepada ajaran Bani Israel tentang hukum syarak. Jadi Injil itu mutammim, melengkapkan Taurah. Jadi sebab itu dia sebut min ba'di Musa, selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi cerita ni sudah tahu. Ingat waktu Nabi mula-mula terima wahyu, Khadijah bawa dia pergi jumpa Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Waraqah ni seorang yang alim dengan kitab, ahlul kitab dulu. Dia kata ni hak mu jumpa tadi atas bukit tu, haza an-namus, ini malaikat allazi anzalallahu ala Musa, yang Allah Ta'ala turun dia kepada Musa. Jadi orang dulu dia tahu tentang Musa, tahu tentang Taurat, maka itu yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam itu. Baiklah, dalam ayat ini juga bahawa jin itu ada yang soleh dan ada yang tak soleh, sebagaimana manusia ada yang soleh, ada yang tak soleh. Ada yang soleh dengan ada yang toleh, dia panggil. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, jin beribadat dia dengan apa? Asalnya dia beribadat dengan kitab Taurah, bi syariati Musa alaihissalam. Tapi bila dia jumpa Nabi, tak boleh lah.
Yang jadi peliknya puak-puak Yahudi dengan Kristian hari ni nak beribadat dengan kitab dia. Kitab dia sudah tak belik lagi dari sudut amalan. Kita kena beriman dengan Quran baru jadi. Ya, sebab itulah jin bila dia dengar terus dia balik ke kampung dia suruh beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata kita stay dengan kitab Taurat kita. Tak. Jadi puak-puak Yahudi dengan Nasara lebih susah daripada dakwah kepada jin. Jin lebih faham daripada mereka sebab dia beribadat dengan syariat Musa, tapi bila dia jumpa selalu dia tukar dia punya channel. Kita ni pun macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sebahagian daripada amalan kita ni ikut orang. Orang kata kita buat. Orang buat kita ikut. Tak tahu apa. Orang tanya dalil kena marah ke ustaz. Apa main dalil-dalil? Tak percaya ke aku? Begitulah. Tak. Jadi bila kita tahu amalan ini lebih baik daripada yang ni. Contohnya kita duk baca hak pelik-pelik. Orang ajar kitab perisai Muslim dengan doa-doanya mari pada Nabi, dia duk cari kitab buku 1001 doa. Buku 1001 doa tu capu-capu habis. Waktu ambil wuduk basuh tekok, ada basuh ni kita kata tak ada letak warid dia. Hak perisai Muslim dia tak mau. Jadi ini orang panggil payah basuh buat kita ni. Kita ajar hak sahih, dia nak pegang juga dengan hak lama-lama. Ini baik. Jangan kita jadi jin lebih baik pada kita. Jin pun tukar dia punya mazhab pegangan dia setelah dia tahu yang Nabi bawa itu benar. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima, para jemaah sekalian, yang kelima, wa is-sarafna ilaika nafara minal jin, sampai kepada ayat 32 ni. Ulaika fi dhalalim mubin. Panjang cerita tu. Ayat ini dilalatun, menunjukkan kepada jin mukallaf. Jin mukallaf. Apa nama mukallaf? Ada keberatan syarak, ada tanggungjawab syarak. Mu buat, mu taat, mu boleh pahala, mu tak buat berdosa. Itu makna taklif. Dalam siri lepas kita dah bincang kan. Taklif tu ingat tak hadis yang tentang azab kubur? Nabi kata didengari azab ini oleh semua makhluk illa kecuali jin dan manusia. Tengok balik dalam siri lepas. Maka ayat ini menunjukkan bahawa jin mukallaf, ada taklif dalil dengan beberapa hujah. Yang pertama, Allah SWT hantar mereka pergi dengan Nabi kuliah, Nabi baca Quran, supaya mereka beriman, mereka mengikut ajaran Nabi dan meninggalkan larangan. Satu. Dalil yang kedua, mereka selepas dengar balik memberi peringatan kepada kaum masing-masing. Beri amaran, mu ikut Muhammad, mu selamat. Mu tak ikut Muhammad, mu binasa. Itu dua. Dalil yang ketiga, annahum sami'ul Quran wa aqaluhu wa fahimu. Dia dengar Quran, dia faham dan dia tahu bahawa Quran ini membawa ke jalan yang petunjuk. Maknanya dia sudah ada ilmu tentang Al-Quran. Yang keempat, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku perkenankanlah, sahutlah seruan Allah. Ulama tadabbur berkata hadza sarihun, ayat ini jelas bahawa jin mukallaf, diperintahkan supaya menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yaghfir lakum, Allah Taala ampunkan dosa kamu. Keampunan la takunu illa an zambin. Maknanya kalau kata diampunkan dosa itu sebab kita bersalah. Bila bersalah baru diampun. Kecuali bahasa-bahasa diraja. Ampun tuanku beribu ampun. Tak salah pun kena ampun semua. Itu cerita lain. Tapi maknanya dalam bab ini, dalam bab minta ampun sebab kita bersalah. Orang bersalah, orang ada dosa ni orang mukallaf. Min zunubikum, yang keenam, daripada dosa kamu. Berdosa menunjukkan dia tu taklif, mukallaf, pada mukallaf. Yang ketujuh, kalau kamu beriman, kamu bebas daripada azab Allah. Dia orang yang taklif je kena azab. Yang ke-8, siapa dia tak beriman, amaran keras. Kamu tak boleh nak keluar daripada bumi ni, kamu tak ada siapa yang akan tolong kamu. Itulah di antara 8 hujah mengatakan jin ini termasuk dalam apa? Termasuk dalam mukallafin, makhluk yang ada taklif sebagaimana kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.